Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada Kota Kinabalu untuk turut serta dalam perbahasan bajet 2022. So, sebagai mukadimah, saya ingin menyatakan bahawa beberapa perkara yang telah dibentangkan dalam bajet 2022 oleh kerajaan di bawah tema Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera sebenarnya adalah sambungan atau penerapan cadangan ataupun inisiatif yang dimulakan oleh Pakatan Harapan. Antara yang paling ketara adalah kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak 40 bilion ringgit Malaysia di bawah semarak niaga untuk membantu perniagaan-perniagaan yang meliputi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi selepas pandemik. Selain itu, Menteri Kewangan juga telah mengumumkan inisiatif baru jamin kerja yang diperuntukkan 4.8 bilion ringgit Malaysia untuk menyediakan insentif sehingga subsidi 30% jumlah gaji bagi pengambilan bekerja daripada kalangan penganggur dan wanita. Ini adalah sambungan semula program Malaysians at Work oleh Pakatan Harapan terdahulu. Dan menurut Menteri Sumber Manusia, kadar pengangguran rakyat Malaysia pada suku kedua tahun ini adalah 4.8%. Manakala wilayah persekutuan Labuan dan Sabah mencatat kadar pengangguran yang paling tinggi, lebih 8%, iaitu masing-masing pada kadar 8.8% dan 8.7%. Ini bermaksud daripada 100 orang yang tenaga buruh di Labuan dan Sabah, 9 orang daripadanya adalah penganggur. Dan di sini soalannya, bagaimanakah inisiatif baru jamin kerja ini dapat membantu penganggur-penganggur di Sabah? Apakah program dan rancangan yang kerajaan yang spesifik untuk mengatasi masalah pengangguran yang tinggi di Sabah dan Labuan dengan pembangunan industri yang bersifat labor intensif? Sila Menteri untuk berikan penerangan. Datuk Yang di-Pertua, bukan semua cadangan Pakatan Harapan diterima oleh kerajaan. Perkara yang penting tetapi ditolak mentah-mentah oleh kerajaan sekarang adalah semakan semula dan peningkatan geran khas kepada Sabah di bawah perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan PH telah memulakannya semasa bajet 2020 daripada 26.7 juta ringgit Malaysia kepada 53.4 juta ringgit Malaysia pada tahun 2020 dan diunjurkan bahawa dalam tempoh 5 tahun kemudian geran khas tersebut akan berganda. Namun usaha ini tidak diteruskan dan tidak dilaksanakan selepas pertukaran kerajaan. Dan sebagai peringatan kepada kerajaan sekarang dan generasi sekarang, saya ingin memetik handset ucapan bajet Menteri Kewangan Dun Tan Siew Sin pada bajet yang pertama selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Dengan izin, I should first mention that as a result of the Malaysia Agreement, the constitutional arrangements for the sharing of revenue and expenditure between the central government and the states are different in each case. In order to provide a growth element in state revenue, Sabah is also to receive each year a grant equal to 40% of any increase in federal revenue derived from Sabah. The sum payable would be calculated on the basis of actual revenue received in each year. Inilah yang janji dan dilaksanakan oleh Kerajaan Alliance pada tahun 1963. Mengapakah kerajaan sekarang ini kekal kepada jumlah pembayaran geran khas kepada Sabah sebanyak 26.7 juta ringgit Malaysia sejak pemerintahan Barisan Nasional dan bukan berdasarkan anggaran hasil bersih 40% daripada Sabah? Saya menyuruh selaras dengan aspirasi bintang perlembagaan yang telah dibawa bacaan kali pertama pada pagi ini untuk ini akta RUU Bintang Perlembagaan 2022 dengan bintang artikel 1 berkurangan 2 dan artikel 160, saya rasa sila buat bintang terhadap bayaran geran khas kepada Sabah dalam bajet tahun depan ini juga. Dan seterusnya, saya ingin membangkitkan suara-suara daripada pengusaha-pengusaha latang kelapa sawit daripada Sabah dan Sarawak berkenaan dengan kadar levy keuntungan luar biasa atau durian runtuh yang digandakan daripada 1.5% kepada 3%. Pengusaha-pengusaha latang kelapa sawit Sabah dan Sarawak tersebut menyatakan bahawa levy 3% tersebut adalah sangat-sangat membebankan sebab mereka juga perlu membayar cukai jualan minyak sawit mentah CPO negeri masing-masing sebanyak 5% di Sarawak dan 7.5% di Sabah. Selepas ambang ataupun threshold RM1,500 setiap tan.
Tiada negeri lain di Malaysia yang ada cukai ini. Sementara kerajaan juga telah mencadangkan untuk menaikkan harga ambang bagi levy untung durian runtuh untuk Sabah dan Sarawak kepada 3,500 daripada 3,000 ringgit Malaysia. Nilai ambang ini tidak mencukupi. Kos pengeluaran di Sabah dan Sarawak adalah kira-kira 5% kepada 20% lebih tinggi daripada di Semenanjung Malaysia. Disebabkan kos pengangkutan, bahan input dan buruh yang lebih tinggi. Oleh yang demikian, threshold tersebut haruslah dinaikkan, ditetapkan pada RM4,000 Malaysia setiap tan. Semakan terakhir threshold, levy keuntungan durian runtuh ini telah dilakukan pada tahun 2009. Kira-kira 12 tahun yang terdahulu. Dalam 12 tahun ini, gaji bahan dan telah meningkat 80% hingga 100% untuk barangan keperluan tertentu seperti baja, bahan kimia bersama-sama dengan buruh. Ini seterusnya meningkatkan kos pengeluaran produk. Banyak syarikat berdatangan di Sabah dan Sarawak masih bergelut dengan pinjaman bank mereka. Selain itu, industri latang kelapa sawit Sabah dan Sarawak telah kekurangan buruh kerana bekerja asing tak dapat diambil kerana penutupan sempatan antarabangsa semasa penularan COVID-19 itu. Akibat daripada kekurangan itu, dianggarkan kerugian 5 bilion ringgit Malaysia kepada industri tersebut di Sabah dan Sarawak. Saya membantah kenaikan kadar levy ke 3%. Kadar levy durian runtuh Sabah dan Sarawak harus dikekalkan pada 1.5% dan selain itu, kerajaan harus menaikkan harga threshold untuk levy keuntungan durian runtuh untuk penanaman kelapa sawit Sabah dan Sarawak kepada RM4,000 Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, Menteri juga mendakwa bahawa cukai makmur dan levy keuntungan luar biasa adalah berupaya untuk membantu membiayai kos kesihatan negara yang tertinggi dalam meneruskan usaha menangani pandemik COVID-19. Kalau betul cukai makmur diperlukan untuk membantu biaya kos kesihatan negara, jangan lupa Sabah perlukan lebih banyak kemudahan perubatan. Sebagai contoh, di Sabah, kami tiada walaupun satu fasiliti imbasan PET-CT, positron emission tomography, computer tomography, di mana-mana hospital di Sabah untuk pengesanan awal kanser oleh pakar onkologi. Ramai rakyat Sabah terpaksa pergi ke tempat lain seperti Kuala Lumpur, Singapura untuk diagnosis kanser. Penduduk di kawasan saya Kota Kinabalu lebih berdoa kerana ada akses yang lebih mudah ke hospital dan klinik kerajaan. Rakyat dari daerah lain di Sabah terpaksa melakukan perjalanan jauh ke Kota Kinabalu untuk mendapatkan rawatan perubatan yang tak terdapat di daerah mereka. Dan nisbah antara penduduk dengan bakar seperti bakar berbidanan dan sakit buan, bakar bedah, bakar bius dan lain-lain semakin membesar dengan bertambahan penduduk dan lebih banyak jawatan seperti itu perlu diwujudkan di Sabah, terutamanya di kemudahan kesihatan kerajaan di kawasan-kawasan luar bandar. Bagi seluruh Sabah, hanya satu hospital yang ada perkhidmatan angiogram dan angioplasti. Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu. Mana-mana pesakit yang mengalami serangan sakit jantung di Tawau Alta Sandakan perlu menunggu sehingga keadaan mereka stabil dan baru boleh pergi ke Kota Kinabalu untuk mendapatkan pembedahan angioplasti. Pihak KKM tak dapat memintakan pakar kardiologi intervensi ke Tawau kerana tiada cath lab di sana. Sudah tibanya masa kerajaan meletakkan fasiliti-fasiliti ini di bandar-bandar utama seperti di Sandakan dan Tawau. Dan seterusnya, bajet 2022 telah memperuntukkan 1,6 bilion melalui 7 inisiatif utama untuk membantu sektor pelancongan yang terjejas akibat pandemik sejak Mac 2020. Namun inisiatif yang diumumkan dilihat tidak mencukupi untuk memulihkan dan merangsang pelancongan domestik. Ini bukan yang saya katakan. Cuma ini demikianlah pendapat atau pandangan Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, MATA. Yang MATA ini dia mencadangkan pelepasan cukai individu sebanyak RM1,000 Malaysia bagi pelancongan domestik yang dilanjutkan ke tahun depan tidak mewujudkan impak yang ketara. Dan mereka meminta pelepasan cukai individu untuk yang lebih tinggi, iaitu RM8,000 Malaysia. Tambahan pula tiada juga insentif cukai untuk syarikat tempatan untuk melaksanakan insentif perjalanan atau cuti untuk kaki tangan mereka di dalam negara supaya pelancongan domestik ditingkatkan. Dan untuk bencana tourism financing dan PPMP, Rehabilitation Scheme, mesti ada fleksibiliti dalam terma dan syarat untuk permohonan dana dan kadar faedah nominal mesti ditawarkan untuk membolehkan perusahaan kecil dan sederhana PKS pelancongan yang tertekan dapat akses kepada dana tersebut. Dan Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia MKHA juga berharap syarat kelayakan permohonan geran padanan bagi tujuan perbaikan dilonggarkan
dan lebih fleksibel buat pemilik inap desa. Dan gini, ramai yang mengadakan pelancongan jenis staycation, di mana individu atau ahli-ahli sekeluarga mereka mengambil bahagian dalam aktiviti riada di hotel-hotel atau tempat pelancongan dalam jarak dekat dari rumah mereka. Dengan ini, saya mohon Motek harus mengatakan program-program untuk mempromosikan tempat pelancongan Sabah dan Sarawak kepada Semenanjung. Ini kerana melancong ke Sabah dan Sarawak seolah-olah melancong ke luar negara, macam pergi overseas lah, yang semasa melawat ke Sabah dan Sarawak. Dan tentu yang kedua, yang isu yang seterusnya ini adalah isu penangguhan pengambil alihan semula Sabah Electricity Sdn Bhd SSB dari TNB ke Kerajaan Sabah. Dan SSB ini Kerajaan Pakatan Harapan dan Warisan Terdahulu telah sangat hampir untuk memeterai perjanjian pengambil alihan SSB pada Februari 2020 sebelum langkah Sheraton. Dan bukan sekadar pengambil alihan SSB dan juga subsidi berbilion-bilion, tapi kuasa Kawaselia juga dikembalikan kepada Sabah, termasuk membentuk Suruhanjaya Tenaga untuk Sabah. Dan soalan saya, kenapa usaha pengambilan SSB ini dan kuasa selian tenaga ke Sabah tidak diteruskan? Dan selain itu, saya juga ingin membangkitkan isu TSGP, Trans Sabah Gas Pipeline. Ini yang memakan 4 bilion ringgit Malaysia untuk menyambung bekalan gas dari terminal gas Kimanis ke Sandakan dan Tawau. Lebih 3,5 bilion ringgit telah dibayar, 88% daripada jumlah nilai projek tersebut kepada pemaju projek, walaupun projek itu cuma siap 11,4% dan ini tanpa diaudit. Dan kerajaan yang sekarang ni telah menghidupkan semula projek TSGP ini. Saya nak menggesa Menteri Kewangan untuk menjelaskan apakah rasional untuk menghidupkan semula TSGP untuk di Sabah, kerana kita ada cara-cara lain untuk meningkatkan bekalan elektrik di Sabah juga. Dan sebagai rumusan, so slogan keluarga Malaysia ini tiada guna sekiranya sektor belakangan terasa dimangsakan. Sektor pelancongan terasa terpinggir, penganggur terasa tercicil, dan rakyat Sabah tidak diberikan kenaikan geran khas yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia. Dan saya berharap Menteri Kewangan boleh membuat pintahan kepada cadangan-cadangan yang saya bangkitkan di teks yang saya tadi itu. Dan selamat menyambut Deepawali. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota